Kamil bersama Mutu selesai menyertai larian merentas desa sekolah. Mereka duduk berehat sambil berbual. Jadi Mutu tanya Kamil, "Kamil, saya cepat penat dan kaki sakit selepas tamat larian." Kamil pun jawab, "Mutu, mungkin kerana berat badan kamu berlebihan tak?" "Betul Kamil," Mutu jawab. "Mengikut rekod berat badan ideal, berat badan saya tidak ideal. Lebih berat badan, maknanya berat badan Mutu ni terlebih. Jadi sebab itulah Mutu bila berlari dia akan sakit kaki. Jadi ini adalah penting komposisi badan pada kita. Okey, jadi hari ini kita akan belajar komposisi badan. Okey. Okey, apa itu komposisi badan? Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak berbanding dengan isi kandungan otot, tulang dan tisu badan yang lain. Jadi, lebihan lemak ni dalam badan kita akan menimbulkan satu masalah, iaitu masalah obesiti, masalah kegemukan lah. Jadi, minggu lepas cikgu ada buat Sarawak kira BMI ni. Kan, ingat tak? Yang BMI tu yang kena kira melalui aplikasi ataupun kena melalui kiraan kalkulator dengan secara manual lah. Jadi awak dah kira, jadi awak pun dah tahu di mana tahap badan awak sekarang, sama ada awak kurang berat ataupun normal, terlebih berat ataupun obes. Jadi hari ini kita akan bercerita sikit lah masalah-masalah yang timbul sekiranya kita mempunyai masalah BMI ataupun body mass index yang berlebihan lah, itu obes lah. Jadi kita akan tengok apa masalah-masalah yang boleh berlaku jika body mass index kita dalam kategori gemuk. Okey. Okey, jadi dalam badan manusia ada lemak, ada otot, ada air, ada tulang dan lain-lain. Okey. Jadi dalam gambar yang cikgu tunjuk ni maknanya ada peratusan komposisi yang cikgu nyatakan tadi, lemak, otot, air, tulang dan lain-lain ni ada mengikut peratus dia sendiri. Jadi ini adalah yang normal ni. Jadi yang ada masalah adalah apabila komposisi badan kita ni tidak normal, iaitu ada bahagian yang lebih daripada yang lain. Contohnya, bahagian lemak dia lebih. Ini adalah masalah, akan membawa masalah kepada badan kita, iaitu akan membawa kepada masalah berat badan. Okey. Okey, jadi masalah pertama adalah masalah obesiti. Obesiti bermaksud pengumpulan lemak yang berlebihan dalam badan kita. Jadi dia masalah, kalau tengok orang-orang yang ada masalah obesiti ni, badan dia berisilah, badan dia gemuk lah. Jadi obesiti ni dianggap satu penyakit yang terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi keterlaluan, terlalu banyak lah. Lebih teruk ni, obesiti ni dia boleh ganggu dan mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Jadi jangan anggap benda obesiti ni benda remeh lah. Benda ni boleh menjadi benda serius kalau tidak dikawal ataupun dihindar daripada awal. Okey. Masalah kedua daripada komposisi badan ni adalah masalah kanser. Kanser ni dia ada banyak jenis dan bentuk, dan kebanyakan ni boleh dicegah dengan perhatian yang lebih kepada pemakanan yang sihat dan mengelakkan obesiti. Jadi kalau kita jaga makan, kita elakkan makanan yang pelik-pelik. Makanan yang sekarang ni ada banyak makanan yang pelik-pelik dan campur macam-macam lah. Jadi itu salah satu cara kita boleh elakkan kanser. Jadi salah satu cara untuk elak kanser adalah melalui makanan yang bagus lah. Okey. Masalah seterusnya adalah masalah kencing manis atau dalam bahasa saintifiknya diabetes mellitus. Dia adalah gangguan di mana bahagian badan kita ni ada satu organ ni, iaitu nama pankreas, yang tidak dapat menghasilkan hormon insulin.
Nanti awak belajarlah waktu awak dah masuk sekolah menengah ni, awak akan faham apakah fungsi organ insulin ni, iaitu dia akan menukarkan glukos kepada glycogen. Okay, kalau dia tak ada hormon insulin ni, jadinya badan awak ni akan dipenuhi dengan glukos lah, gula lah. Dia tak jadi glycogen. Jadi bila ada terlalu banyak gula dalam badan awak yang tak ditukar pada glycogen, cikgu bagi secara umum ni, cikgu tak bagi detail lah. Jadi bila terlalu banyak glukos dalam badan awak, hormon insulin tak dapat nak tampung dah untuk penukaran kepada glycogen, lama-lama dia akan menyebabkan kencing manis lah, sebab banyak gula dalam badan awak. Jadi punca utama kencing manis ni adalah daripada pemakanan lah. Daripada pemakanan kita. Kadang-kadang kita makan makanan yang terlalu manis dan dalam secara berlebihan. Kita makan makanan manis secara berlebihan. Setiap hari, setiap masa nak makanan manis je. Kalau tak ada makan manis, kita rasa tak selesa. Jadi itu adalah salah satu punca yang menyebabkan kencing manis. Okey, faham? Okey. Masalah seterusnya adalah masalah kegagalan jantung akibat tersumbat jantung koronari. Okey. Jadi awak kena faham dulu fungsi jantung. Cikgu akan bagi tahu secara umum lah, sebab cikgu tak boleh bagi tahu detail, nanti awak pening, sebab ini adalah topik untuk sekolah menengah ataupun topik awak tahun 5 tahun 6 nanti. Jadi masalah jantung ni, fungsi jantung ni adalah dia untuk pam darah beroksigen ke seluruh badan. Okey, faham? Okey, jadi kalau kalau awak tidak jaga pemakanan dengan bagus, dia kolesterol awak akan jadi tinggi, dan kolesterol tu dia akan berkumpul di jalan-jalan yang darah daripada jantung tu nak pump. Jadi dia akan sekat darah tu daripada pergi ke seluruh badan awak. Jadi kolesterol tu akan sekat, jadi darah tak boleh pergilah, dia tersumbat. Jantung tersumbat. Jadi dia tak boleh pergi ke seluruh badan dan menyebabkan ada bahagian-bahagian badan yang tidak akan terima darah oksigen. Jadi bila tak dapat terima darah oksigen, jadi bahagian tu tak boleh berfungsi dengan bagus lah. Jadi sebab apa tersumbat ni? Sebab apa? Tersumbat ni sebab pemakanan lah. Sebab makan tak jaga, makanan berminyak, berlemak, jadi menyebabkan saluran darah tu berkumpul banyak kolesterol. Macam dia berkumpul banyak kolesterol, jadi tak boleh lalu, darah tak boleh lalu, dia tersekat. Jadi bila tersekat tu yang bahayanya. Okey, faham? Okey. Jadi itu masalah yang boleh terjadi bila komposisi badan kita tidak bagus. Okey. Faham? Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan.